Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Raja Charles III berikrar untuk mengikut jejak langkah bondanya, Ratu Elizabeth II, yang memberi khidmat sepanjang hayat tanpa berbelah bahagi kepada negaranya. Baginda berucap buat kali pertama sebagai raja dari Istana Buckingham selepas menaiki tahta susulan kematian Ratu Elizabeth II. Raja Charles III, 73 tahun, turut mengucapkan terima kasih kepada bonda kesayangannya atas cinta dan pengabdian kepada keluarga dan negara. Sementara itu, orang ramai terus berkumpul dan mengunjungi sekitar Istana Holyrood di Edinburgh bagi memberi penghormatan dan berkabung atas pemergian Ratu Elizabeth II. Jambangan bunga turut diletak di luar kediaman ratu tersebut. Balmoral, kediaman rasmi Ratu Elizabeth II di Scotland itu antara salah sebuah tempat kegemaran baginda bagi menjalani kehidupan biasa. Agensi berita Reuters melaporkan orang ramai berpendapat ia kawasan yang sangat sesuai untuk baginda berehat di akhir usianya. Keranda khas Ratu Elizabeth II akan diletakkan di Edinburgh terlebih dahulu sebelum dibawa ke London bagi menempatkan jasad baginda. Gempa bumi kuat 6.2 magnitud menggegarkan kawasan pantai Papua Timur Indonesia pagi ini. Ia diikuti dua lagi gegaran susulan yang lebih lemah beberapa minit kemudian. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gegaran kedua setinggi 5.8 magnitud melanda pada kedalaman 15 km kira-kira 272 km dari bandar Abepura. Gempa ketiga berukuran 5.9 magnitud kemudian melanda kawasan sama pada kedalaman 32 km. Tiada kerosakan, kemalangan jiwa dan ancaman tsunami dilaporkan. Banjir di Pakistan. Penduduk sekitar Tasik Manjhar mula meninggalkan kediaman masing-masing. Ini selepas paras air di tasik terbesar negara itu terus meningkat, dibimbangi akan melimpah. Pihak berkuasa melaporkan 12 lagi kematian menjadikan angka korban meningkat kepada 1,355 orang. Wilayah Sindh paling teruk terjejas. Beijing akan terus memberi tekanan agar isu di semenanjung Korea diselesaikan secara politik. Ia susulan Korea Utara meluluskan undang-undang baharu penggunaan senjata nuklearnya. Menurut jurucakap Menteri Luar China, Mao Ning, pendirian China terhadap isu tersebut tidak berubah. Terdahulu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un telah menetapkan secara rasmi akan menggunakan senjata nuklear bagi melindungi negara sekiranya diserang. Perang Rusia-Ukraine. Moskow menambah bantuan ketenteraan ke wilayah Kharkiv bagi menyekat kemarahan tentera Ukraine yang mendakwa berjaya menawan kembali sebahagian wilayah tersebut. Barisan kereta kebal, kenderaan sokongan dan meriam dilaporkan bergerak ke wilayah itu. Sementara itu, Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA memberi amaran situasi di loji kuasa nuklear Zaporizhia masih belum benar-benar selamat. Pertempuran yang kembali tercetus berhampiran kemudahan telah mengganggu operasi bagi menyelamatkan loji berkenaan. Tenis terbuka Amerika Syarikat, Casper Ruud mara ke pentas akhir selepas menyingkirkan pemain Rusia Karen Khachanov 7-6, 6-2, 5-7, 6-2 sebentar tadi. Ruud akan menentang sama ada bintang muda Sepanyol Carlos Alcaraz atau Franz Tiafoe dari Amerika Syarikat dalam penentuan kejuaraan Isnin ini. Ia akan menjadi perlawanan akhir Grand Slam kedua buat bintang Norway itu musim ini selepas muncul naib juara dalam terbuka Perancis Jun lalu. Bola sepak. Semua perlawanan Liga Perdana Inggeris hujung minggu ini dibatalkan berikutan kemangkatan Ratu Elizabeth II. Ia bagi memberi penghormatan kepada baginda. Kelab Liga Perdana Inggeris memutuskan perkara itu diambil walaupun kerajaan Britain memutuskan bahawa pembatalan acara sukan semasa tempoh berkambung negara adalah tidak wajib. Susulan itu, semua perlawanan dalam Liga Bola Sepak Inggeris dan Liga Super Wanita ditangguhkan. Ini termasuk Liga Profesional Scotland. Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM.
Saudara, Sukma ke-20 16 September ini, 6 hari lagi. Saksikan kegemilangannya hanya di RTM, rakan penyiar rasmi. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.